Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang Ustaz kasih sekalian? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita masih lagi dapat meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita nak sambung pembelajaran kita pada minggu lepas, iaitu dalam bidang akidah. Maaf ya, Ustaz lupa nak betulkan yang sini. Ya, lupa lagi nak betulkan bahagian akidah, bukan ibadah ya, iaitu tentang keimanan kita ataupun kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tentang tugas-tugas malaikat. Okey. Maaf, ada gangguan teknikal sedikit. Okey. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama memulakan kelas kita dengan bacaan doa. Sama-sama kita menadahkan tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, kita tambah dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada minggu lepas Ustaz ada kongsikan satu video nasyid tentang kita nak kenal malaikat. Ustaz ada maklumkan kalau kita hafal nasyid tentang malaikat ini, banyak perkara yang kita tahu tentang malaikat. Ya, jadi pada hari ini memang nak tak nak murid-murid kena hafal lagu nasyid malaikat ini. Jangan risau, Ustaz akan sharekan link ini dalam grup nanti. Okey, murid-murid boleh dengar dan hafal 10 malaikat yang kita sedang belajar ini. Di dalam lagu tersebut memang banyak dinyatakan tentang ciri-ciri malaikat yang wajib kita imani ataupun yang wajib kita percaya. Baiklah, sebab tu Ustaz mengharapkan sangat-sangat murid-murid Ustaz sekalian dapat menghafal lagu nasyid yang disampaikan yang Ustaz kongsikan ini. Okey. Seperti di dalam kelas kita dahulu, Ustaz ada kongsikan lagu tentang makan kan. Kat dalam tu pun ada ceritakan tentang adab makan, doa sebelum makan, selepas makan, dan juga doa apabila kita terlupa untuk membaca doa kan. Makan tangan apa, tangan kanan ke tangan kiri. Itu cerita yang pasal adab makan. Tapi hari ini kita nak cerita tentang pasal malaikat. Jadi Ustaz mengharapkan sangat-sangat murid-murid Ustaz supaya menghafal nasyid tersebut. Nasyid ni dah lama, dah berpuluh tahun. Mak ayah kamu pun tahu. Nasyid ni pada zaman Ustaz sekolah rendah lagi. Bayi-bayi kamu dulu. Dah ada dah lagu ni. Sampai sekarang Ustaz masih dengar lagi. Hari ini lagu ni dia banyak diversikan. Ada versi ditukarkan pada versi. Kalau versi asal ditanyakan oleh Kepala Rehan. Sekarang ni macam-macam orang membuat memperbaharui lagu tersebut. Pun begitu, tak ada masalah. Kamu nak dengar versi mana-mana sekalipun, tak ada masalah. Yang penting kontens dia ataupun isi kandungannya, itu yang penting. Okey. Ustaz tak nak tayangkan nasyid di sini, cumanya Ustaz nak ringkaskan tentang pembelajaran pada hari ini, dan Ustaz mengharapkan dalam masa 1 jam ini murid-murid dapat dengar dan boleh menghafal nasyid tersebut. Nanti bila ada kelas online nanti, Ustaz akan buat kelas online, aktiviti online, murid-murid semua mesti boleh jawab. Okey, kena hafal lagu ini sebab lagu ini memberi manfaat dan memberi pengajaran kepada kita, pembelajaran. Memang banyak isi pembelajaran dalam lagu ini tersebut. Ustaz mengharap sangat dengar lagu ini. Okey, Ustaz akan teruskan kepada slide Ustaz yang terusnya.
Okey, pada minggu lepas, Ustaz dah terangkan ini, Ustaz nak refresh balik, iaitu malaikat ialah makhluk yang diciptakan Allah daripada cahaya. Ingat, malaikat Allah jadikan daripada cahaya. Manusia, kita, manusia Allah jadikan daripada tanah. Kulul insanu minal adam wa adam minal turab. Setiap manusia itu berasal daripada Nabi Adam, dan Nabi Adam itu berasal daripada tanah. Jadi kita ni adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam itu berasal daripada tanah. Syaitan dijadikan daripada apa? Syaitan dijadikan daripada api. Tu kita kena ingat 3 unsur. Malaikat dijadikan daripada cahaya, nur. Manusia dijadikan daripada tanah, dan syaitan dijadikan daripada api. Malaikat juga tidak berjantina, tak ada lelaki, tak ada perempuan. Tapi dia bukannya khunsa, okey, dia tak ada jantina. Mempunyai tugasan yang pelbagai. Ada macam-macam tugasan. Ustaz tahu, sedia maklum, murid-murid Ustaz semua tahu tugasan-tugasan malaikat. Contohnya, cuma mungkin terlupa. Malaikat ini tugasnya apa? Malaikat ini tugasnya apa? Sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Ya, malaikat sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Tidak pernah sesekali malaikat ingkar. Okey, apa seterusnya? Apa dalil Al-Quran ataupun dalil nakli tentang keimanan Allah, keimanan malaikat ini ialah kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dalam surah Al-Baqarah juzuk 2 ayat 285. Maksudnya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Ustaz dah jelaskan secara terperinci pada kelas yang lepas. Jadi ini hari ini secara sepintas lalu saja. Baiklah, bilangan malaikat terlalu banyak. Memang tak boleh nak kira, terlalu banyak. Tetapi malaikat yang wajib ataupun yang mesti kita ketahui ada 10 saja. Nak tahu yang 10 tu, kena hafal lagu yang Ustaz cakap tadi. Kena hafal nasyid yang kita nak, yang Ustaz kongsikan. Jangan risau, Ustaz cakap sekali lagi, Ustaz maklumkan sekali lagi, Ustaz akan kongsikan link nasyid tersebut di dalam grup Telegram kita. Okey, baiklah, kita teruskan kepada tugasan malaikat. Ini dia. Dalam buku teks muka surat 69. Murid-murid boleh lihat dalam buku teks muka surat 59 nanti. Sekarang ni fokus kepada slide yang Ustaz tayangkan ini. Okey. Malaikat yang pertama, malaikat Jibril. Ada 2. Jibril. Boleh panggil Jibril ataupun Jibril. Boleh panggil malaikat Jibril ataupun Jibril. Tapi biasa kita panggil malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril ialah menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu. Malaikat yang kedua namanya malaikat Israfil. Malaikat Israfil ni malaikat yang paling gerun sebenarnya. Kenapa? Dia meniup sangkakala. Dia nanti nak berlaku hari kiamat nanti ni. Diceritakan satu sayapnya saja boleh menutup satu bumi. Dia ada 2 sayap. Besar tak besar malaikat Israfil ni. Okey, yang ketiga ialah malaikat Raqib. Malaikat Raqib ialah mencatat amalan baik. Kawan ni lah, terbalik pula. Malaikat Raqib ialah mencatat amalan baik. Yang selalu kata ada dekat bahu kanan kita. Okey, mencatat amalan kebaikan. Segala kebaikan yang kita buat, malaikat Raqib akan tulis. Buang sampah ke dalam tong sampah, dia tulis. Hari ini Ihan buang sampah dalam tong sampah. Bagus. Madam bapa hitam, tolong ibu di rumah mengemas, semua yang baik-baik, semua yang baik-baik, malaikat Raqib akan tulis. Malaikat Ridwan, ada nama orang Ridwan kan. Antara nama-nama malaikat ni pun ada yang digunakan nama kan. Yang kita gunakan malaikat Ridwan, ada juga nama Raqib. Tak pernah lagi Ustaz jumpa nama Israfil, tak pernah jumpa lagi. Mungkin ada tapi kita tak pernah jumpa lagi kan. Okey, malaikat Ridwan menjaga syurga, tempat yang kita nak masuk sangat-sangat. Betul tak? Kita semua nak ke sini. Nanti kita akan jumpa dengan malaikat Ridwan yang akan menjaga syurga. Yang seterusnya ialah malaikat Mikail. Masya Allah, malaikat Mikail tugasnya apa? Dia menurunkan hujan dan rezeki. Kita dah tahu dah siapa yang menurunkan hujan kepada kita hari-hari dan juga memberi rezeki. Murah rezeki mak ayah kita apa semua kan, ada orang bagi rezeki. Bukannya malaikat tu yang bagi, tapi ada cara dia. Inilah tugas-tugas malaikat ni. Okey. Apa yang seterusnya ialah Israel. Inilah malaikat yang paling menakutkan. Semua orang takut dengan malaikat ni. Kenapa takut? Iaitu mencabut nyawa. Pernah dengar tak lagu?
Bila Israel datang memanggil kan pernah dengar lagu tu kan? Lagu itu, kita nak dengar lagu itu pun yang Ustaz nyanyi pun rasa dah seram aja kan? Kan? Tugasnya adalah mencabut nyawa. Inilah tugas malaikat Israel. Malaikat Israel ini satu saja tau, tapi dia tak pernah terlewat walaupun satu saat untuk mencabut nyawa. Dia cabut satu nyawa, satu dunia ni. Hebat tak hebat malaikat Israel kan? Ini okey. Seterusnya ialah malaikat Atib. Landai Raqib, kawan dia Atib. Mencatat amalan baik. Atib ni apa? Bahu belah kiri. Iaitu mencatat amalan buruk. Siapa lah contohnya? Hamzah Akib buang sampah tak dalam tong sampah. Malaikat Atib tulis. Hamzah Akib nak tulis. Direkodkan. Buku ni nanti yang ditulis tu akan dibawa kita daripada mahsyar tu nanti. Jadi saksi kepada kita. Allahu Akbar. Kan, na'udzubillah, minta lah kita banyak timbangan buku kita di sebelah malaikat Raqib. Biar buku belah kanan banyak tinggi. Jangan buku belah kiri. Kan? Ataupun seimbang. Tak nak seimbang, tak nak biar berat sebelah kanan. Dia berat kan? Okey. Ni malaikat Ridwan. Ada menjaga syurga. Kita tahu bila ada syurga, ada neraka. Siapa pula yang jaga neraka? Iaitu malaikat Malik. Biasa kan kita dengar nama orang Malik. Rupanya malaikat Malik ini adalah menjaga neraka. Masya Allah, api neraka. Takutnya diceritakan bahawa api neraka ni warna hitam. Kenapa warna hitam? Sebab dia dibakarkan dengan maksud Ustaz terlalu lama api neraka tu dah ada dah, sehingga kan api neraka itu menjadi warna hitam dan dia tersangat panas. Okey, mudah-mudahan kita dijauhkan na'udzubillah min zalik daripada golongan orang yang masuk ke dalam api neraka. Kita nak masuk ke dalam golongan orang yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu taala. Ustaz doakan sama-sama kita semua, murid-murid ustaz semualah, kita jumpa di dalam syurga. Masya Allah kan. Seronok tak seronok dalam syurga? Mestilah seronok, banyak kenikmatan yang ada dalam syurga. Okey, yang last sekali ada dua malaikat iaitu malaikat Munkar dan Nakir. Ini pun antara malaikat yang menyeramkan. Dari malaikat Israel mencabut nyawa, iaitu malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa Ustaz kata malaikat Munkar dan Nakir ini menyeramkan? Sebab dia menyoal orang mati di alam kubur ataupun menyoal mayat di dalam kubur. Nanti bila kita dah meninggal dunia, kan kita diletakkan dalam kubur, ditanam, kan? Bila dah ditanam, ada orang yang ikut ke, follow ke, ikut ke? Tak ada. Semua orang akan tinggalkan kita. 7 langkah saja semua orang tinggalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanglah dua malaikat yang dikenali sebagai Munkar dan Nakir alaihissalam. Menyoal mayat aku. Ma rabbuka? Ma nabiyuka? Ma imamuka? Ma qiblatuka? Ada 5 soalan. Kan? Ma rabbuka? Siapa Tuhan kau? Nak jawab apa? Tak tahu bahasa Arab. Ayuk. Okey. Itu cerita lain. Okey, yang penting ialah menyoal mayat dalam kubur. Dua malaikat ini. Okey. Jadi bersiap-siap. Kita dah siap sedia ke? Sebab kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kita bernyawa tak? Bernyawa. Jadi kita pun akan mati. Jadi bila kita mati, ini yang kita nak hadap ni. Kita akan berjumpa dengan malaikat Munkar dan Nakir. Bukan Ustaz nak menakutkan, tapi bila kita dah tahu, kita kena sentiasa bersedia, bersiap siaga orang kata. Jangan kita banyakkan amalan kejahatan yang kita nak bawa dalam kubur. Kita kena banyakkan amalan kebaikan. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada malapetaka di dalam kubur ataupun azab kubur. Bukan nak cerita hantu ke apa, tak nak. Ini kita nak mengenal tugas-tugas malaikat. Okey. Ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz ringkaskan sebab Ustaz nak fokuskan kepada murid-murid Ustaz sekalian menghafal nasyid 10 malaikat. Ya, kalau Ustaz ulang, bila kita hafal nasyid 10 malaikat, murid-murid boleh jawab. Sebab apa? Ada 2 soalan yang Ustaz dah mudahkan murid-murid sekalian. Ya, sebab kita pun PDR lama, susah Ustaz nak tanda nanti kan. Okey, tulis hari, tarikh, murid-murid seperti biasa. Tulis hari. Contohnya hari ini adalah hari Selasa. Tulislah kat sini contoh.
Okey, Selasa 24 hari bulan 8 2001. Dan tolong tulis satu lagi, tak kisahlah kat mana-mana, PDPR 3.0. Kat mana-mana tak kisah. Okey, yang di sini apa yang ustaz nak murid buat ialah pilih. Nanti klik antara dua ni, okey. Antara dua jawapan ni murid-murid klik. Kena bacalah petikan ni dulu. Bukan saja baca, kena hafal dulu. Kalau tak hafal tak boleh jawab. Sebab tu saya kata kena hafal jawab. Okey, dah hafal baru boleh jawab. Ini yang pertama. Yang kedua, aktiviti yang kedua ialah apa aktiviti yang kedua? Iaitu matchkan dia. Tugasan malaikat raqib contohnya. Tugas ni adalah mencatat amalan baik. Malaikat Israfil, apa tugasan malaikat Israfil? Cari kemudian tarik. Contohnya tugasan malaikat Israfil ialah menyampaikan wahyu. Ini bukan ustaz bagi jawapan, ini contoh. Jadi nanti kamu tarik, letaklah kat sini. Okey, itu saja. Kemudian seperti biasa hantar ke dalam grup Telegram. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua dan menambah ilmu pengetahuan kepada kita, mendalamkan lagi keyakinan kita, keimanan kita kepada Islam. Mudah-mudahan apa yang ustaz harapkan sekali lagi ialah murid-murid semua dapat menghafal nasyid 10 malaikat ini. Memang sangat memberi manfaat. Ustaz walaupun dah hafal dah berpuluh tahun ustaz tinggalkan, sampai sekarang ustaz masih lagi ingat lagu nasyid tersebut. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Tadah tangan semua. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua murid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.